29. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dihormati al-Fadhilah Imam, sahabat-sahabat para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita beriktikaf di masjid ini. Sementara kita menunggu masuknya waktu solat Jumaat, kita ambil beberapa pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Kerana satu-satunya manusia yang hidup ada peraturan, ada panduan ialah umat Islam. Panduan itu bukan kita yang buat, tapi Allah yang turun pada kita. Apa hikmah Allah Ta'ala kekalkan Quran? Sehingga Quran itu tidak akan dapat diubah sampai kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya kami yang turunkan Quran dan kami yang jaga Quran. Sebab tu Quran ini tidak akan dapat dipinda, diubah walaupun beribu kali musuh-musuh cuba meminda Quran. Cuba mengubah Quran. Ada yang diubah baris, ada diubah tentang tasydid, ada diubah tentang ayat, tapi semua dapat dikesan. Ya. Dan Allah Ta'ala menjamin Quran itu tidak akan dapat diubah, dipinda oleh manusia sampai hari kiamat. Apa hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Quran itu sebagai kitab suci yang kekal sehingga hari kiamat? Kalau tuan-tuan tulis satu artikel, kita buat satu rencana, bila kita baca semula, mesti kita ubah. Kita ubah, ayat ni tak sedap, tukar balik. Dah puas hati, baca sekali lagi, ubah lagi. Baca lagi, ubah lagi. Quran tak, sekali turun, terus kekal sampai kiamat. Yang kita baca, itulah yang sahabat baca, itulah yang Nabi baca. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Allah Taala berpesan dalam Quran, kalau kamu bercanggah pendapat, tak tahu mana satu betul, dia ni kata dia betul, yang ni kata dia betul, orang ni kata dia betul, semua pihak mendakwa dia betul. Bahkan semua agama mendakwa agama dia betul. Semua fahaman-fahaman politik akan mengatakan dia betul. Jadi Allah tak sebut fa in tanaza'tum fi syai', bila kamu bercanggah dalam tu perkara, tak tahu mana betul, rujuk pada Quran. Sebab Quran turun bukan nak sokong mana-mana parti, bukan nak sokong mana-mana bangsa, bukan nak sokong mana-mana kaum. Quran turun untuk panduan. Siapa yang betul dengan Quran, dia betul.
Siapa yang tak betul dengan Quran, maka dia tak betul. Kita sebab tu sifat Quran, salah satu sifat Quran ialah furqan. Ya. Salah satu sifat Allah tak sebut Quran tu sebagai furqan, membezakan betul, salah, benar, tak benar. Okey, kalau kita nak banding mana satu yang betul, kita kena buat perbandingan, baru kita tahu. Umpama duit palsu dengan duit yang tak palsu. Mana kita tahu ni palsu? Kita tahu ni palsu kerana ada yang betul. Yang ni yang tak palsu, ni original. Lalu kita banding. Bila kita banding, baru kita nampak, ya ini palsu. Kalau ada satu saja, tak boleh banding. Ya. Maka kan itu, Quran itu sebagai panduan. Jangan ada pihak mendakwa dia betul tak? Refer pada Quran. Kalau Quran kata begitu, kebetulan yang kita buat betul dengan Quran, maka kita betul. Ya. Oleh kerana sifat Quran tu dia menguraikan konsep asas. Dia bukan mendetailkan. Nak detail kena refer hadis. Quran tak detail. Umpama contoh Quran sebut tentang rokok. Warka'u wasjudu, rokok dan sujud. Mana contoh sujud macam ni? Sujud tu terletak dahi, mana kita tahu? Quran hanya sebut perkataan sujud saja. Quran tak beritahu sujud tu begini, begini, begini. Quran tak beritahu. Maka nak tahu macam mana sujud, tengok hadis. Tengok Nabi SAW. Maka Nabi menghuraikan, oh sujud tu begitu. Rokoknya begini, iktidalnya begini. Ya. Sama dalam bab haji. Ya. Dalam bab haji, kita Allah tak sebut haji wukuf ke tawaf sebagainya. Macam mana cara wukuf, macam cara tawaf, tengok Nabi SAW. Maka sifat hadis Nabi ialah menghuraikan apa yang ada dalam Al-Quran Karim. Hadis bukan membuat polisi baru, tak. Dasar dah ada dalam Quran. Sebab tu di antara ciri kesempurnaan Islam dipanggil Rabbaniyah. Rabban bukan rahban. Islam bukan rahban, bukan rahib. Agama lain tu sifatnya rahban. Islam bukan rahban. Islam sifat Rabbani. Rabbani maksudnya seluruh polisi dasar ditentu oleh Allah. Maka Nabi menghuraikan dasar tersebut. Ya. Quran suruh bila nak semayang, ambil wuduk. Kita tak tahu cara wuduk. Mereka tengok Nabi, oh begini cara wuduk. Ya. Jadi oleh kerana itu, Quran sifatnya ialah meletakkan asas, ya, dan tapi asas tu asas semua benda. Asas tu ada situ. Saya waktu sekolah dulu, ya, ustaz saya satu hari tanya, siapa boleh jumpa ayat Quran? Dia kata, siapa tahu dalam Quran cara-cara buat roti canai? Mana ada? Ada dalam Quran cara-cara buat roti canai? Tak ada. Mana tahu, tentang ada. Ya. Ustaz saya kata ada. Ustaz ni dia alim lah, sangat alim. Dia kata balik, kamu balik dulu cari di rumah, besok pagi besok masuk kelas saya, bawa ayat tu. Ayat cara-cara buat roti canai. Mana ada? Kami balik masing-masing tanya senior-senior, ada tak ayat roti canai? Dia kata mana ada, roti canai pun tak ada zaman Nabi. Sah ke ayat? Tapi ustaz tu kata ada. Ya, cari-cari memang tak ada. Ya. Roti John lagi tak ada. Ya. Masuk kelas pagi besok. Lalu ustaz kata, siapa jumpa ayat roti canai? Cara-cara buat canai? Tak ada, ustaz tak jumpa. Lalu dibaca ayat tu. Rupanya ada. Ayat tu ialah ayat general. Allah Ta'ala sebut, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah kata, tanyalah orang tahu kalau kamu tak tahu. Dia bukan hurai tentang cara buat roti canai, tapi Allah pandu kita, kalau kamu tak tahu sesuatu, tanya orang tahu.
Jangan sanyang sama-sama tak tahu. Kadang-kadang kita ni duk tanya sama-sama tak tahu. Ada seorang Allah waktu tu saya di Perak dulu. Dia ni seorang ibu. Dia dapat anak kecil, baby. Ya, dia perah susu dia buh dalam botol, disimpan dalam freeze, dalam peti sejuk. Ya. Biasalah ibu-ibu kerja macam tu. Ya. Kemudian dia buh dalam bekas. Bila nak bagi baby dia panaskan balik, redam air panas sikit, bagi. Satu hari dia punya suami dia balik, buka-buka peti sejuk, tengok ada susu, suami pun minum. Ya, minum habis gelas. Ya, isteri dia balik tengok-tengok tak ada susu. Kata isteri dia, siapa minum susu ni? Kata suami, saya. Kata isteri, tu susu saya tu. Tak boleh bang. Mana boleh suami minum susu isteri, nanti jadi suami sesusuan. Biasa kita belajar fiqh, anak sesusuan. Tak boleh. Kata suami, sudahlah. Habis dah sekelas. Tak boleh bang. Silap-silap jatuh talak. Suami pun bengang juga, sudah. Tanya kawan dia, betul korang kata kalau kita minum susu isteri jadi suami suan? Kata sekawan dia, aku rasa betul. Ni penyakit dia. Penyakitnya, masalah tu kita bukan tanya orang tu, kita tak tanya orang lain. Kena tanya ahli. Tuan-tuan nak tulis komen tentang saya, tanyalah saya sepatah. Ya. Ini tulis macam-macam, contohlah. Contoh orang lain, kan orang lain marah, buat contoh sendiri. Ya. Baru ni orang tulis saya pergi umrah tak vaksin. Tanyalah saya dulu. Ya. Jangan sebar fitnah macam tu. Ya. Tapi fitnah tu tuan-tuan, zaman kita ni, benda yang tak betul dibuat macam betul-betul. Macam ya semua. Sebab tu saya nak pandu sikit lah, masa kita tak panjang. Jangan tuan-tuan baca berita dulu. Tuan-tuan tengok siapa reporter tu dulu. Ya. Quran, dia tak suruh kita semak berita. Quran suruh kita tengok siapa yang bawa berita. Kita baca tajuk. Kita tak tengok pemberita tu siapa, wartawan tu mana, porter mana. Quran ajar kita tengok siapa bawa berita. Jangan tengok berita tu. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Orang beriman, ya, kalau datang orang fasik bawa berita, siasat dulu. Siasat dulu, sebab yang bawa ni pemberita ni orang fasik. Porter ni porter fasik. Bila kita tengok porter tu dulu, jangan tengok berita dulu. Kita tengok berita, kita terus share. Rupanya berita dibawa oleh memang kaki fitnah. Portal yang memang jahat. Portal yang memang tidak akan berlaku adil. Tapi berita tu kita dah kongsi. Ya. Ada portal tipu kini. Dia beritahu dia tipu. Tapi macam-macam lah. Ada yang berkata macam-macam lah portal. Betul tak betul. Siasat. Bukan siasat berita saja portal. Tuan-tuan tahu tak apa asbab nuzul ayat ni? Asbab nuzul ayat ni ialah berhubung dengan seorang sahabat Nabi. Ya, Nabi tugaskan dia, kata Nabi, pergilah kamu kepada kabilah Bani Mustalik. Ambil zakat daripada kabilah Bani Mustalik. Nabi tugaskan dia. Maknanya apa dia? Ini bukan cara-cara orang. Amil. Amil ni orang yang dipercayai. Kebetulan kabilah dia dengan kabilah Bani Mustalik, dia bermusuh lama zaman dulu-dulu, dah berlawan. Ya, dah berlawan zaman dulu. Ya, jadi bila Nabi tugaskan dia pergi kepada kabilah Bani Mustalik, dia mula bimbang. Nanti kalau pergi kena pukul ke, kena tangkap ke, kenapa? Dia buruk sangka dengan kabilah tu sebab musuh.
Yang kabilah Bani Mustalik ni pula, setelah dia masuk Islam, dia tak ada dah buruk sangka dengan sahabat dia, tak ada. Dia dengar berita Nabi utus utusan Rasulullah. Lalu kabilah Bani Mustalik tunggu ramai-ramai nak sambut duta Rasulullah. Ini utusan Nabi tu kan, bukan utusan JKK, bukan utusan menteri. Utusan Rasulullah. Tentulah kita rasa seronok utusan Nabi datang. Mereka tunggu ramai-ramai depan. Yang dia ni pula pergi jauh-jauh, dia tengok orang ramai berkumpul depan kota, depan pintu nak masuk ke kampung. Dia tengok orang ramai berkumpul, dia takut. Dia kata, ini mesti nak pukul aku ni. Ini mesti nak tangkap aku ni. Apa yang berlaku dah? Dia terus patah balik ke Madinah. Dia patah balik ke Madinah. Jumpa Nabi. Lalu dia mengkhabarkan berita tak betul. Dia kata, ya Rasulullah, kabilah Bani Mustalik berimpun ramai-ramai untuk pukul aku, ya Rasulullah. Padahal kabilah Bani Mustalik berkumpul nak sambut kedatangan dia. Tapi report di ke Nabi, dia kata kabilah Bani Mustalik berkumpul nak pukul dia. Nabi SAW marah. Bersiapkan pasukan perang, kita akan perang kabilah Bani Mustalik. Jadi sahabat-sahabat balik siap senjata untuk pergi perang. Sebab Nabi arah. Sewaktu Nabi nak keluar rumah, Jibril turun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, iaitu Rasulullah. In ja'akum fasiqun, kalau orang fasik bawa berita, siasat dulu berita tersebut. Supaya kamu tidak bertindak dengan tak betul, nanti kamu akan menyesal. Alhamdulillah, ialah Rasulullah wahyu turun. Kita ni wahyu dah ada. Jangan tunggu wahyu turun, confirm wahyu tak turun. Sebab wahyu dah ada. Maka wahyu memandu kita. Tengok siapa yang bawa berita. Jangan tengok berita yang ditulis. Berita jadi poin kedua. Ya. Setelah kita yakin kalau orang tu orang jujur, orang soleh, disampai berita, perlu siasat ke tidak? Tak payah. Tapi zaman kita, zaman fitnah. Zaman kita, zaman fitnah. Zaman fitnah, tuan-tuan sekalian, lebih baik, lebih selamat. Kita cek dulu. Panduan saya ringkas, penutup, 3 benda. Kalau berita kita terima tu mengundang pahala, dapat pahala, sebarlah. Sebarlah. Umpama tuan-tuan pagi-pagi ada seorang hamba Allah, saya pun tak tahu hebatlah dia ni. Setiap hari dia tulis 1 hari 1 hadis. Dan dia share. Saya dapat 1 hari 1 hadis. Dia bagi hadis Nabi SAW. Dia bagi sedikit ulasan. Ini tuan sebarlah, tuan-tuan confirm dapat pahala. Sebarlah. Ya. Kebaikan benda yang kita sebar tentu dapat pahala. Sebarlah. Sebar. Yang kedua, berita yang betul. Berita tu betul. Sekiranya disebar menjadi kebaikan. Ya, menjadi kebaikan. Berita tu betul berlaku dan kita sebar, maka mendapat kebaikan. Contoh, kita baru lalu satu jalan, ada pokok tumbang. Kita pakai gambar, kata jalan ni ada pokok tumbang, lebih selamat, jalan dia jam, sila jalan lorong lain. Berita betul. Dengan kita sebar, orang ramai selamat daripada jam, dia pergi ikut lain-lain. Maka sebarlah. Ya. Atau berita tu berita betul, tapi kalau kita sebar menimbulkan masalah. Berita betul. Contoh, kita tahu kawan kita kahwin seorang lagi. Kita tahu sebab kita jadi saksi. Tapi kalau kita masuk Facebook, tak kenyanya rumah tangga dia. Tidur bawah tangga tau. Ya. Berita betul. Maaf cakap, kalau orang tu hantar mesej personal kepada kita, PM tepi istilah sekarang, jangan share. Jangan share. Sebab dia khusus untuk kita. Buat apa kita share? Bila kita share jadi fitnah. Maaf cakap, orang tu call kita personal, jangan buka speaker. Kadang-kadang orang call kita buka speaker, ramai dengar. Tak boleh.
Dia bukan nak cakap dengan ramai, dia cakap kita seorang. Biar kita yang tahu. Sebab kita tak tahu dia nak cerita apa. Tiba-tiba dia cerita, Mak, aku tidur bawah tangga dah malam tadi. Ya? Orang lain tahu. Sebab tu jangan buka speaker. Kecuali benda tu kita beritahu, okey, saya ni ada dengan Ustaz Tuan sekali, saya buka speaker untuk didengar sekali. Okey. Yang ketiga, yang confirm dapat dosa, yang confirm fitnah, yang confirm melaga-lagakan, menimbulkan suasana tak baik, menimbulkan dosa, jangan sebar. Baca, delete. Saya ada beberapa grup, memang kerjanya maki hamun cerca. Saya minta maaf lah, saya tak baca pun. Ya, saya tak baca pun, saya delete. Ya, buat apa kita baca orang maki hamun kita? Saya beritahu, ada grup, dia masuk nama kita. Saya bukan nak masuk grup tu. Kan, biasa kita kan? Kita di-invite untuk masuk dalam satu grup. Tiba-tiba maki hamun cerca dalam grup tu. Kita dijemput masuk tau. Bukan kita minta masuk dalam grup tu. Tolong hormat. Ya. Tapi hari ini, mana-mana portal yang jemput kita masuk, tuan-tuan tengok baca cerita, mengarut cerita, tak ada pahala pun, delete je, buang je. Ya. Kadang-kadang kita ni raih kawan-kawan, nanti kita keluar, left group nanti jadi cerita lain pula. Kan? Tapi kalau duduk dalam grup macam tu, apa duduk grup macam tu? Tak ada manfaat. Ya. Wallahualam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, insya-Allah. Menjadikan semua yang kita ada ruang untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada kebaikan bersama sepatah dua pada tengah hari ini. InsyaAllah. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.